semua, pada hari ini saya Siti Nur Hasmat dan dua rakan saya iaitu Nur Irina dan Nurul Hazika akan membincangkan berkaitan isu-isu dalam pelaksanaan sejarah lisan dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan membincangkan tentang isu pertama dahulu iaitu kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah lisan. Untuk pengetahuan semua, warisan sejarah tidak kiralah dalam bentuk sejarah lisan, penulisan maupun bangunan bersejarah amatlah penting untuk generasi akan datang. Jadi, usaha pengekalan warisan sejarah, lebih-lebih lagi sejarah lisan ini dapat dilakukan dengan cara memelihara dan memulihara bahan-bahan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Pemeliharaan dan pemeliharaan warisan sejarah adalah amat penting kerana melalui kaedah ini, sejarah lisan mampu dikekalkan dan dijadikan bahan pengajaran untuk generasi masa akan datang. Baiklah, kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan bermaksud satu cara yang dilakukan untuk memastikan bahan sejarah lisan dapat disimpan kekal. Kebiasaannya, bahan sejarah lisan wujud dalam format pita kaset, cakra padat, cetakan dan digital. Berdasarkan dapatan saya mendapati bahawa suhu dan kelembapan serta penyelenggaraan bahan amat mempengaruhi kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan. Malah, setiap pihak yang bertanggungjawab perlulah mempamerkan peranan yang baik dalam mengekalkan warisan negara. Mari kita luaskan lagi horizon pemikiran kita dengan membincangkan berkaitan kaedah yang dapat dilakukan. Pertama, suhu dan kelembapan. Pengawalan suhu dan paras kelembapan adalah sangat penting sebagai langkah memelihara sesuatu bahan daripada rosak. Seeloknya, kawasan koleksi perlu dipasang dengan alat penghawa dingin 24 jam dan alat penyah lembapan. Misalnya, kita boleh lihat di muzium-muzium negara yang menyimpan bahan atau koleksi bermakna dan penting. Ia akan disimpan dalam suhu yang sejuk dan bersesuaian dengan bahan tersebut. Dalam pada itu, pemantauan suhu dan kelembapan perlu dilakukan agar tidak berlebihan atau boleh mendatangkan masalah yang sebaliknya. Kedua, penyelenggaraan bahan. Kaedah ini dapat membantu mengurangkan risiko kerosakan bahan. Antara tindakan penyelenggaraan yang dapat dilakukan ialah memantau keadaan lokasi secara berterusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jika tidak, kita mampu mengambil tindakan segera sekiranya terdapat kerosakan. Selain itu, kebersihan kawasan lokasi haruslah dikekalkan dengan memastikan tidak ada sebarang habuk dan lain-lain yang boleh mengundang kehadiran makhluk perosak. Faktor persekitaran yang bersih turut mempengaruhi keadaan bahan. Bukan itu sahaja, keperluan penguasapan turut perlu dipastikan dari semasa ke semasa. Kebiasaannya, penguasapan ini dilakukan untuk bahan yang diterima sebagai hadiah, terutamanya untuk koleksi khas atau persendirian. Di samping itu, pencucian kering juga harus dilakukan terhadap bahan yang didapati mempunyai habuk. Hal ini untuk memastikan bahan sentiasa berada dalam keadaan yang bersih, elok dan selamat. Kita lihat pula pada langkah-langkah penyelenggaraan koleksi. Pertama, keadaan bahan perlu disemak secara berkala dan langkah-langkah pencegahan, rawatan, membuat salinan pendua atau mengganti bahan yang dikenal pasti rosak perlulah diambil perhatian. Hal ini demikian kerana kita tidak mampu untuk jangkakan sebarang masalah yang boleh datang secara tiba-tiba atau di sebaliknya. Perkara ini juga merupakan langkah berjaga-jaga dan untuk kebaikan semua dalam usaha untuk kita kekalkan warisan sejarah lisan. Seterusnya, kita boleh menggunakan bekas atau kotak yang bersesuaian untuk melindungi suatu bahan sejarah. Ini juga merupakan inisiatif yang bijak dalam memastikan bahan berada dalam keadaan yang baik dan tersusun. Ketiga, memastikan kawasan penyimpanan sentiasa dalam keadaan yang bersih dan koleksi sejarah lisan perlulah dibersihkan secara sistematik mengikut kaedah yang bersesuaian. Akhir sekali, menyediakan
wang simpanan yang sesuai dengan bahan berkenaan. Oleh itu, berikut merupakan 4 langkah penyelenggaraan koleksi sejarah yang dapat kita lakukan dalam usaha untuk memelihara dan memelihara sejarah lisan. Nampaknya sudah panjang ya saya berbicara? Baiklah, saya akan serahkan kepada rakan saya pula iaitu Nur Edina untuk menerangkan berkaitan isu kedua dan ketiga iaitu pemilihan orang sumber yang berintegriti serta kesahan dan kebolehpercayaan. Silakan Edina. Baiklah, terima kasih Asmat. Seterusnya kita pergi ke isu pemilihan orang sumber yang berintegriti. Maksud orang sumber ialah individu yang memberikan keterangan lisan mengenai perkara atau pengalaman seseorang dalam sesuatu peristiwa sejarah. Keterangan lisan ialah keterangan tidak bertulis mengenai sesuatu peristiwa yang telah berlaku dan penceritaan mengenai perkara dan pengalaman seseorang yang diperolehi melalui wawancara. Ini terdiri daripada pelaku, saksi mata dan pendengar. Integriti pula ialah kejujuran yang ada dalam diri individu tersebut. Baiklah, kita pergi ke aspeknya. Pengalaman. Saksi akan menceritakan kejadian peristiwa berdasarkan pengalaman yang dialami. Hal ini dilakukan dengan menemu ramah saksi yang masih hidup. Ini juga bergantung kepada ingatan, gambar, diari ataupun surat menyurat. Seterusnya ke latar belakang. Sumber lisan yang dikumpulkan adalah tidak mengira latar belakang. Ia juga mengambil kira orang-orang biasa termasuk orang yang buta huruf. Oleh itu, pengajian dijalankan secara menyeluruh supaya unsur bias tidak berlaku dan memerlukan lebih banyak bahan sokongan dan penjambahan sesuatu sejarah yang dikaji. Semakan dan pemeriksaan kesedihan sumber menerusi penyelidikan latar belakang tentang kisah hidup orang yang ditemu bual dan juga subjek yang dipilih. Baiklah, seterusnya pendidikan. Keterangan yang biasa diberikan oleh orang sumber yang mempunyai pendidikan tinggi seperti ijazah. Ini mempunyai tahap kesahihan yang boleh dipercayai. Ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan seseorang saksi dalam sejarah lisan. Baiklah, seterusnya ke motif. Penentuan skop kajian sangat diambil supaya objektif kajian dapat dicapai. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang sejarah yang menggunakan sejarah lisan dalam membuat pemilihan tajuk dan motif yang sesuai. Seterusnya ke umur. Umur ialah tidak kurang juga ahli-ahli sejarah mestilah mengambil kira usia dan juga fakta yang disampaikan kepada mereka. Hal ini kerana perbezaan umur mempengaruhi keterangan mereka kerana ada peristiwa yang sensitif bagi seseorang individu. Faktor usia yang mana ramai saksi yang terlibat dalam sesuatu peristiwa itu sudah makin berusia ataupun telah meninggal dunia. Akhir sekali, hubungan dengan komuniti atau institusi. Keterangan oleh individu satu penulisan dan menjadi saksi seperti mangsa tahanan atau orang awam adalah berbeza-beza penceritaan. Oleh itu, pengkaji sejarah hendaklah mengenal pasti hubungan orang sumber dengan sesebuah komuniti atau institusi itu. Ini secara langsung dapat mengenal pasti keterangan saksi yang bias atau berat sebelah dalam sesuatu pihak. Hal ini dapat dicegah dengan kesepaduan atau kerjasama antara institusi yang bergiat dalam bidang ini. Kepentingannya ialah orang sumber ini dapat menjadi penambah maklumat rujukan dari sumber primer yang terhad dan mengukuhkan lagi hujah dengan dapatan tambahan. Intihannya, kerjasama dan persetujuan di antara informan dan agensi-agensi penting seperti Arkib Negara, pihak perundangan dan penemu bual adalah diperlukan sebelum sesuatu wawancara dijalankan bagi memastikan maklumat yang diperolehi adalah sahih dan penggunaannya telah mendapat persetujuan sebagai sumber rujukan yang bernilai pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya kita masuk ke isu keesahan dan kebolehpercayaan. Maksud keesahan di sini ialah kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur.
Keesaan sumber haruslah diukur dari segi keaslian, ketepatan dan bersifat mutlak. Pengalaman penelik juga membantu kepada mengesahkan sesuatu sumber yang dirujuk. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber sejarah yang disahkan melalui pemeriksaan, penilaian dan mempunyai ciri-ciri seperti dari manakah sumber diperolehi, siapa yang memiliki sumber tersebut dan di manakah sumber itu disimpan. Penyelidik juga merujuk sumber sejarah sama ada di arsip negara, perpustakaan ataupun orang perseorangan. Seterusnya, kebolehpercayaan. Maksudnya di sini ialah merupakan satu konsep yang merujuk kepada ketekalan dan kestabilan sesuatu ukuran, alat ukur kajian atau soal selidik. Kebolehpercayaan dapat dikenal pasti melalui tarikh dan usia sumber sejarah. Setiap sumber sejarah mempunyai tarikh dan usia berdasarkan kewujudan sumber tersebut. Sumber arkeologi yang ditemui semasa proses ekskavasi, pentarihan mengikut prosedur arkeologi adalah digunakan untuk mengetahui usia artifak tersebut. Tarikh dan usia sumber menentukan kepada ketepatan pentarihan sesuatu peristiwa sejarah. Ini diikuti dengan penelitian terhadap perkembangan sejarah lisan negara ini, termasuk pihak yang terlibat dalam pengendalian program sejarah lisan dan tema yang kerap diterapkan. Seterusnya, saya memberi peluang kepada Nurul Hazika untuk menyampaikan pembentangan seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini dengan proses banding silang keterangan saksi. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, tahukah anda apakah itu proses banding silang keterangan saksi dalam sejarah lisan? Proses banding silang keterangan saksi dalam sejarah lisan ialah satu kaedah yang membanding silangkan keterangan secara lisan oleh orang-orang sumber supaya maklumat serta fakta yang diperolehi terlebih dahulu adalah benar. Proses ini turut berlaku setelah temu bual dijalankan dengan sekurang-kurangnya seorang orang sumber hinggalah kebenaran sesuatu peristiwa serta masih tidak jelas penjelasan daripadanya, pengkaji bolehlah melakukan proses banding silang ini. Tambahan pula, proses banding silang ini turut berlaku dengan tujuan membanding silang saksi mata, iaitu saksi yang tidak terlibat secara langsung dan tidak berperanan dalam sesuatu peristiwa. Tetapi, saksi tersebut hanyalah sebagai pemerhati sahaja serta membanding silangkan sumber tertulis. Contohnya, membanding silangkan manuskrip, catatan-catatan, dokumen, surat khabar, surat-surat dan sebagainya. Selain itu, proses banding silang keterangan saksi juga terjadi apabila pengkaji menerima keterangan daripada saksi dengar sahaja. Saksi dengar ialah orang sumber ketiga, iaitu yang paling lemah keterangan saksinya dalam memberikan justifikasi mengenai kebenaran sesuatu sejarah. Bukan tidak mempercayai akan saksi dengar, tetapi kebenarannya berpotensi untuk tidak bersifat autentik. Akhir sekali, proses ini juga dijalankan sekiranya terdapat pencanggahan fakta seperti pengkaji memperolehi fakta yang bercanggah antara penerangan yang diperoleh melalui temu bual dengan sumber bertulis yang dikaji terlebih dahulu. Sudah mengetahui mengenai maksud proses banding silang keterangan saksi serta tujuannya, kita beralih pula kepada isu yang terdapat dalam proses banding silang keterangan saksi ini. Isu-isunya ialah seperti penceritaan berlainan daripada orang sumber lain, menokok tambah sesuatu peristiwa sejarah, pemilihan orang sumber yang terhad untuk membanding silang, serta faktor fisiologi orang sumber untuk membanding silang. Pertama sekali ialah penceritaan yang berlainan daripada orang sumber lain. Isu dalam banding silang boleh berlaku apabila penceritaan yang lain diterima oleh pengkaji daripada orang sumber yang berbeza.
Kemungkinan untuk orang sumber menceritakan sesuatu peristiwa atau fakta itu dengan menokok tambah sesuatu unsur yang sebenarnya melebih-lebih turut ada. Penceritaan yang ditokok tambah seterusnya akan memberikan keterangan yang mengelirukan kepada para penemu ramah kerana ketidakseragaman fakta yang diperolehi oleh pengkaji melalui orang sumber yang pertama sekali ditemu ramah. Isu proses banding silang keterangan saksi yang seterusnya ialah isu pemilihan orang sumber yang terhad untuk melaksanakan proses banding silang. Pemilihan orang sumber proto adalah terhad berbanding orang sumber saksi mata dan saksi dengar. Sekiranya pengkaji ingin melakukan kajian secara lisan yang sudah lama berlaku seperti peristiwa sejarah berpuluh tahun dahulu, pengkaji akan berhadapan konflik untuk memperoleh sumber proto. Jika ada pun mengadakan temu ramah atau temu bual bersama orang sumber proto yang lain, faktor fisiologi orang sumber untuk membanding silang turut menjadi isu kepada proses membanding silang keterangan saksi ini. Faktor fisiologi termasuklah faktor kesihatan tubuh badan, fizikal serta faktor usia yang memungkinkan orang sumber kurang mengingati dengan jelas bagaimana, bila serta mengapa sesuatu sejarah itu boleh berlaku dan sebagainya. Seterusnya, mari kita menumpukan perhatian kepada isu pelaksanaan secara lisan yang lain iaitu peralatan rakaman. Peralatan rakaman yang digunakan dalam sejarah lisan ialah alatan yang dimanfaatkan kegunaannya untuk merakam keterangan saksi yang diambil semasa proses temu ramah. Peralatan rakaman dalam sejarah lisan tidak lain dan tidak bukannya berfungsi sebagai bukti terhadap sejarah lisan yang sudah dijalankan. Sekiranya ada individu yang cuba mempersoalkan mengenai daripada manakah sumber ini diperoleh, bolehlah pengkaji menunjukkan bukti tersebut sebagai pengukur. Apakah contoh peralatan rakaman dalam kajian sejarah lisan ini? Untuk pengetahuan semua, antara contoh peralatan rakaman yang digunakan dalam kajian sejarah lisan sebagai buktinya ialah kamera digital, telefon pintar, mikrofon, komputer riba iaitu dikategorikan peralatan rakaman digital manakala pita rakaman, kertas serta pensel mahupun pen ialah peralatan rakaman bukan digital. Isu dalam pelaksanaan secara lisan melalui peralatan rakaman dapat dilihat bermula dengan peralatan rakaman digital iaitu kita perlulah melakukan pemilihan peralatan rakaman yang betul iaitu pemilihan peralatan rakaman yang tidak rosak dan selamat digunakan. Pemilihan peralatan rakaman yang baik adalah penting bagi peralatan rakaman dalam melaksanakan secara lisan ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pemilihan peralatan rakaman yang baik serta tidak rosak mampu menghasilkan bukti secara lisan yang berkualiti. Sebaliknya, penggunaan peralatan rakaman yang kurang baik akan menjejaskan kualiti rakaman tersebut. Pengkaji juga perlulah memilih peralatan rakaman digital yang tidak rosak seperti speaker ataupun pembesar suara pada kamera digital berfungsi dengan baik serta kanta kamera digital tidak kabur. Penggunaan mikrofon yang jelas dalam menjadi peralatan secara lisan turut diperuntukkan bagi menghasilkan audio yang mudah difahami dan mudah didengari. Alatan rakaman secara lisan yang tidak selamat digunakan seperti wayar pada mikrofon maupun kamera yang sudah rosak perlulah dielakkan bagi menegah kemalangan daripada berlaku. Sebelum menggunakan peralatan rakaman digital ini bagi melaksanakan secara lisan, latihan dan persiapan awal terhadap peralatan rakaman bagi mengelakkan situasi yang tidak disangka-sangka daripada berlaku turut penting. Hal ini dikatakan sedemikian kerana latihan menggunakan peralatan digital perlulah dilakukan bagi segala proses merakam agar berjalan dengan lancar tanpa mengalami sebarang masalah.
seperti kekok menggunakan peralatan rakaman yang seterusnya akan menjejaskan dan membazirkan masa sahaja untuk menyelaras semula peralatan rakaman digital tersebut. Antara contoh latihan yang boleh dilakukan ialah cuba merakam terlebih dahulu menggunakan peralatan digital serta melihat kualiti hasilnya. Persiapan awal dengan memeriksa kepada bateri kamera dan telefon pintar juga turut diperlukan. Sekiranya memperoleh rakaman yang jelas, tidak pecah dan audionya bagus, maka pengkaji boleh teruskan untuk menggunakan peralatan rakaman tersebut. Sebaliknya, jika rakaman yang diperoleh adalah kabur, pecah, audio sekejap ada, sekejap tiada, kita perlulah bersedia dengan menggunakan peralatan rakaman sejarah lisan yang lain. Selain itu juga, pemilihan suasana tempat menemu ramah semasa menggunakan peralatan rakaman digital juga berperanan penting bagi menghasilkan rakaman yang berkualiti. Pengkaji haruslah bijak menggunakan peralatan rakaman digital ini dengan memilih persekitaran yang sesuai untuk menemu ramah orang sumber. Persekitaran yang bising dengan pelbagai bunyi seperti bunyi kenderaan, bunyi jentera berat, bunyi telefon bimbit dan sebagainya perlulah dititik beratkan bagi menghasilkan rakaman sejarah lisan yang bermutu. Kedatangan orang yang menyampuk ketika menemu bual orang sumber yang kadang-kala tidak ada kena-mengena langsung dengan tema berkaitan, bunyi radio kipas yang kuat, serta televisyen dan lain-lain lagi boleh menjejaskan hasil rakaman lisan. Bagi peralatan rakaman bukan digital pula, persediaan awal terhadap peralatan rakaman bukan digital boleh dilaksanakan. Misalnya, mengasah pensel yang tumpul dan memastikan dakwat pen mencukupi sebelum memulakan sesi temu bual. Pensel yang tumpul dan dakwat pen yang tiada akan menyukarkan dan membazirkan masa para pengkaji untuk menyelesaikan masalah tersebut semasa proses menemu bual. Selain itu, helaian kertas maupun buku catatan yang mencukupi perlulah disediakan lebih awal. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kertas dan buku catatan adalah penting bagi catatan dan bukti kepada pengkaji yang diterima melalui temu bual. Penggunaan pen berdakwat kering adalah disarankan bagi peralatan rakaman bukan digital dalam sejarah lisan ini. Hal ini kerana penggunaan dakwat pen yang basah akan mencomotkan kertas dan buku catatan sekiranya basah. Tulisan dalam kertas juga akan mengembang dan boleh menjejaskan pembacaan maklumat daripada orang sumber sekiranya menggunakan pen berdakwat basah. Sudah selesai kita membincangkan isu-isu dalam pelaksanaan sejarah, mari kita beralih pula kepada usaha mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis. Bertemu kembali kita bagi membahaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengukuhkan bukti-bukti peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Irdina dan Hazika atas penerangan yang cukup padat berkaitan isu-isu dalam pelaksanaan sejarah lisan sebentar tadi. Baiklah, usaha pertama yang dapat saya sarankan ialah maklumat yang diperoleh haruslah berdasarkan sumber yang sahih seperti sumber proto, saksi mata dan kata dengar. Tetapi lebih baik sumber yang didapati itu merupakan sumber utama yang paling berkaitan dengan sesuatu peristiwa sejarah seperti sumber proto. Sumber proto bermaksud individu yang terlibat secara langsung dalam sesebuah peristiwa atau perkara sebagai pelaku. Hal ini sangatlah penting untuk mengukuhkan sesuatu peristiwa sejarah kerana terdapat saksi yang merasai dan melalui sendiri sesuatu peristiwa itu. Jadi, tiada sebab untuk kita katakan bahawa bukti-bukti yang dikumpul itu tidak sahih. Usaha kedua yang dapat dilakukan ialah memastikan sumber bertulis itu merupakan sumber yang berilmiah dan didapati di tempat yang tepat seperti perpustakaan, artikel dan jurnal. Hal ini demikian kerana bahan-bahan ini telah pun diiktiraf dan telah dipelihara dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Sumber yang berilmiah juga mampu memberikan kita banyak kebaikan dalam dunia pendidikan
kerana setiap kajian atau maklumat yang dikumpul itu pasti merupakan bahan yang cemerlang dan telah dikaji dengan sebaik mungkin. Baiklah, saya serahkan pula kepada Hazika. Hazika, pada pandangan anda, usaha apa lagi yang boleh dilakukan bagi mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah itu? Baiklah, terima kasih Hasmat. Pada pandangan saya, antara usaha mengukuhkan bukti-bukti peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis ialah pengkaji menggunakan peralatan yang bersesuaian semasa pelaksanaan kajian secara lisan yang seterusnya akan memantapkan lagi kebenaran dalam sejarah bertulis. Persediaan peralatan rakaman sama ada digital maupun bukan digital amat penting bagi menghasilkan bukti yang berkualiti, jelas dan boleh diterima ramai. Pemilihan peralatan rakaman yang rosak dan tidak bersesuaian pula akan menghasilkan rakaman yang kurang berkualiti. Oleh itu, pengkaji perlulah melakukan latihan awal penggunaan peralatan rakaman agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya ialah bagi meyakinkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis, tindakan untuk merujuk kepada pelbagai sumber kajian lepas mengenai sesuatu peristiwa sejarah yang ingin dikaji turut merupakan salah satu usaha yang boleh dilaksanakan. Dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas daripada pelbagai sumber seperti yang telah diulas oleh Hasmat, iaitu sumber daripada perpustakaan, artikel, surat khabar, buku, rakaman temu bual dan sebagainya, kejelasan terhadap sesuatu peristiwa sejarah dapat kita perolehi. Lebih banyak rujukan daripada kajian lepas kita lakukan, lebih yakinlah kita terhadap bukti-bukti peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis yang sebelum ini diragui kebenarannya. Baiklah, bagaimana pula pendapat Edina mengenai usaha-usaha mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis? Seterusnya, usaha mengukuhkan bukti-bukti sesuatu peristiwa sejarah melalui pelbagai sumber bertulis. Ini boleh dilakukan dengan menyusun struktur penulisan yang akan dihasilkan melalui kerangka yang jelas dan tata bahasa yang baik. Hal ini dilaksanakan supaya menunjukkan idea yang tetap dan mempunyai fakta yang dapat dihuraikan dengan jelas. Tidak kurang juga, bahasa yang digunakan perlulah difahami oleh para pembaca dan penulis hendaklah mainkan peranannya dalam penggunaan bahasa agar memberikan kefahaman kepada orang lain kerana menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Konklusinya, penulisan yang dihasilkan berpegang kepada konsep objektiviti, maka setiap isi kandungan yang terdapat dalam buku haruslah mempunyai hubung kait dengan topik utama serta tidak lari daripada perbincangan asal supaya tidak tersasar daripada ketetapan fakta. Seterusnya, usaha untuk mengukuhkan bukti sesuatu peristiwa sejarah dengan menjaringkan kerjasama dengan institusi penyelidikan, penyediaan, penulisan dan pengedaran risalah yang mengandungi maklumat tentang koleksi sejarah lisan dan mengadakan persidangan atau pameran beserta majlis pengesahan sejarah dengan mengundang tokoh sejarawan negara. Hal ini dilakukan bagi menarik semua golongan masyarakat terhadap sejarah lisan negara kita. Tamatlah sudah persembahan kami.